Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Berjumpa kita lagi di dalam channel Abdul Hafiz ataupun Bedul punya. Okey, sebelum Bedul teruskan video ni lagi, Bedul nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah subscribe Bedul. Sampai ada 1032 orang subscriber sekarang ni. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak-banyak. So, kepada korang yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Share lagi channel-channel ni kepada kawan korang. Sebab apa, channel ni hanya speciality untuk kewangan dan juga emas sahaja. Tak ada benda lain. So, dengan sikit ilmu yang Bedul ada ni, Bedul nak kongsikan dengan anda supaya ilmu tu dapat dikembangkan dan lebih ramai lagi yang dapat manfaat. Untuk video yang kali ni, Bedul nak kongsikan dengan korang cara menyimpan emas sebagai seorang beginner. Sebelum tu, kita intro dulu. Okey guys, seperti yang kita tahu, harga emas ni makin lama makin mahal. Makin lama makin mahal. Dan ini menyebabkan dia semakin lama semakin popular di kalangan masyarakat untuk dibeli dan dia juga disimpan. Ada juga setengah orang yang membeli emas untuk tujuan pelaburan. So, penting untuk kita tahu sedikit apa yang perlu kita faham sebelum kita membuat sebarang belian emas. Okey, sebagai contoh, yang pertama adalah tetapkan matlamat kita. Sama ada kita nak menyimpan, melabur ataupun pakai. Okey, tiga-tiga ni menggunakan emas dengan tujuan yang berbeza, menggunakan platform medium yang berbeza. Sebagai contoh, kalau korang sekadar nak menyimpan, korang mungkin boleh simpan 1 gram yang macam ni. Okey, dan kalau korang nak melabur, mungkin korang boleh melabur dengan memulainya 50 gram macam ni. Dan kalau korang nak pakai, korang boleh beli barang kemas yang ada dekat kedai-kedai emas. Pentingnya korang faham matlamat korang dalam emas ni supaya korang tak tergelincir ataupun korang tak terasa rugi bila beli. Sebab apa? Bila korang melabur, korang tak pegang lama. Korang mungkin pegang sekejap and then korang akan lepaskan bila harga emas tinggi and then pegang cash pula. Bila lain pula dengan menyimpan ni kita beli, kita simpan lama untuk dapatkan kenaikan yang lagi banyak. Dan lain pula dengan pakai. Bila pakai ni mungkin kita rugi daripada segi cash, tapi keuntungannya menang memakai. Orang kata menang pakai. Menang pakai maksudnya korang boleh bergaya dengan emas korang. Itu bezanya kita tahu matlamat kita dengan emas ni supaya kita tak terasa tergelincir dan tak terasa rugi. Okey, untuk tips yang kedua pula adalah korang beli emas wajib dapat emas. Ni tak kira lah macam mana pun korang beli, sama ada online ataupun walk in dengan kedai ataupun mana-mana platform. Benda ni sangat-sangat penting. Wajib beli emas, dapat emas. By post or by hand tak kisah. Sebab apa? Sekarang ni banyak yang syarikat jual beli emas, dia menggunakan by post, which mean by courier lah. Tak kisahlah daripada courier mana pun. Tapi penting korang beli emas tu wajib dapat emas. Tak ada istilah kita orang beli, kita orang simpan dulu. Okey, certain time nanti baru korang boleh ambil. Tak ada. Itu dah tak patuh syariah. Okey, beli emas wajib dapat emas. Sebab apa? Orang lain pegang emas, kita tak ada kuasa terhadap emas tu. Sebab apa? Mungkin kalau kita nak gunakan duit, kita boleh pajak emas kita boleh jual emas kita. Tapi bila orang lain yang pegangkan, itu bukan emas kita sebenarnya. Itu yang korang ingat. Bila emas kita pada orang lain, itu sebenarnya emas dia, bukan emas kita. So, emas yang ada dekat tangan kita, contoh macam ni, emas yang ada dekat tangan kita, ini adalah milik kita. So, kena ingat, beli emas dapat emas. Ini tak sama macam akaun emas yang ada dekat online lah. Okay, nanti Bedul akan sharekan dalam satu video syarikat mana yang sesuai untuk kita buka untuk emas online. Okay, sebab apa? Dalam emas online ni kita boleh redeem bila-bila masa. So, mungkin kita simpan dekat dorang sebab kita tak nak simpan sendiri. Okay, tapi pokok pangkalnya bila kita nak tebus balik, kita nak keluarkan, diorang boleh keluarkan emas tu apa yang kita nak. Itu yang penting. So, jangan beli emas orang lain simpan. No. Kita yang simpan sendiri supaya apa-apa terjadi dengan orang yang menyimpan tu tak terpalit dengan kita. Ingat tu. Okey, beli emas mesti dapat emas. Okey, untuk tips yang ketiga pula adalah beli emas ikut kemampuan kita sendiri. Okey, kita jangan beli emas ikut kemampuan jiran kita. Jangan. No such thing. Kalau boleh beli emas tak payah nak ikut orang. Kita beli emas ikut poket kita je. Anda kata kita mampu beli 0.5 gram. Kita beli 0.5 gram. Tak perlu beli 1 gram. Anda kata kita mampu 50 gram. Kita beli 50 gram, tak payah beli sampai 1 kilo. Yang penting kita beli ikut kemampuan. Okey, tak payah laburkan semua duit kita dengan emas. Kita hanya tukarkan mungkin sikit, 10-20% daripada simpanan kita yang kita agak-agak lama lagi tak nak pakai, baru kita tukar sikit kepada emas. Biar sikit janji ada. Sebab apa? Bila tak ada, kita dalam kerugian sebenarnya. Ini emas ni sebagai satu portfolio lain selain daripada menyimpan duit dekat bank-bank, ASB apa semua. So, kita keluarkan sikit duit kita, letakkan dalam emas supaya kita dapat grab sikit bila emas buatkan kenaikan.
Okey, Bedul bagi sebagai contoh, dalam akaun kita mungkin ada 3,000 yang kita dah memang tak nak pakai. Bukan atau tak nak pakai lah, siapa tak nak pakai duit kan? Tak pakai buat masa ni. So, kita keluarkan 10%, 300 untuk beli emas. Boleh dapat lebih kurang segram lebih. Okey, kita tukarkan 300 tu kepada emas. Okay, and then kita simpan lagi. Mungkin ada 10,000 pula. Dah ada 10,000 dalam akaun. Kita keluarkan sikit. 1,000. Okay, kita tukarkan balik kepada emas. So, jangan simpan semua dalam bentuk emas supaya kita ada portfolio yang banyak. Okay, mungkin boleh simpan dalam saham juga, emas, kripto yang kita ada ilmu. Sebab itu pentingnya tambah ilmu supaya kita boleh pelbagaikan simpanan, pelbagaikan pelaburan. Okay, untuk yang seterusnya. Ini sangat-sangat penting. So, apa? Bila emas dah semakin popular, orang dah makin ramai nak menggunakan emas sebagai simpanan dan pelaburan, benda ni akan datang. Apa benda? Orang buat skim cepat kaya dengan menggunakan medium emas. Ini sangat-sangat banyak. Macam mana contohnya emas sebagai medium pelaburan skim cepat kaya ni? Dia menggunakan emas untuk konon beli emas kau boleh dapat bonus. Beli emas, kita orang simpankan emas, setiap bulan kita orang bagi duit. Beli emas boleh dapat itu, boleh dapat ini. Itu dah something fishy. Biasanya time harga barang-barang tengah naik ni, macam ni, boleh dikatakan bila pelaburan ni tengah naik, akan ada macam-macam skill orang buat untuk membuatkan skim cepat kaya. Memang nampak legit, memang nampak best. Ada patuh syariah, ada office, ada HQ semua. Tapi end up pelaburan tu adalah pelaburan skim cepat kaya. So, hati-hati. Jangan terlibat dengan skim cepat kaya. Pada nak cepat kaya, baik kita simpan emas fizikal yang sikit-sikit macam ni, dan tentu-tentu barang ada dekat tangan. Risiko apa semua kita yang kawal. Bila kita melabur dalam skim cepat kaya ni, mungkin sekali dua kita akan dapat keuntungan. Tapi untuk long term, tak pernah lagi orang yang masuk skim cepat kaya ni dia jadi kaya. Dia jadi kayap, ya ramai. So, elakkan skim cepat kaya dengan emas supaya kita tak cepat jadi miskin. Okay, itu untuk tips yang nombor 4. Okay, untuk tips yang terakhir ataupun yang nombor 5 mungkin, tahu mutu emas yang kita nak beli. Sebab apa? Kadang-kadang emas ni ada macam-macam jenis. Even macam gold bar macam ni pun kadang-kadang ada yang 916. So, kalau boleh, gold bar beli yang 999.9. Dan untuk barang kemas yang nak dipakai, beli yang 916 adalah yang terbaik. Okay, biasanya barang kemas ni mutu dia lagi rendah daripada emas gold bar yang macam ni. Sebab apa? Emas gold bar ataupun dinar yang macam ni biasanya kita beli, kita simpan, kita tak pakai. Sebab apa? Sifat emas ni dia lembut. Bila 999 macam ni, emas ni sangat-sangat lembut. Kalau pakai dia akan cepat mudah putus. So, untuk kilang dia akan buat barang kemas dalam bentuk 916 supaya dia lebih keras dan lebih selamat untuk dipakai. Tapi untuk barang kemas ni kalau boleh elakkan 3 benda, iaitu batu dan enamel, spring dan juga benda-benda asing. Okey, sebab apa? Bila benda ni ada, dia biasanya akan ditolak. Bila kita nak jual balik, okey, benda tu akan ditolak berat. So, kita akan rugi kat situ. Kalau beli yang design-design yang evergreen yang biasa je. Sebab apa? Tujuan kita nak pakai, nak nampak cantik. So, sampai sini saja dulu video kali ini. Bedul mohon sangat-sangat dekat korang like, share dan subscribe channel Bedul ni supaya lebih ramai yang tahu mengenai channel ni. Dan terima kasih sekali lagi kepada 1,000 orang yang dah subscribe. Terima kasih sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. So, sampai sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.